إلى النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ بن عطاء الاسكندري شاء الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه: dan adapun rojak yang dusta, dan adapun rojak yang dusta itu, iaitu yang lari daripada amal dan didapatnya atas maksiat dan segala dosa, maka tiada demikian itu rojak kepada segala ulama, tetapi angan-angan dan terpedaya pada Allah Ta'ala. Dan sebenarnya telah dicela Allah Ta'ala beberapa kaum yang menyangka mereka itu seperti demikian dan mengekali mereka itu atas kasih kepada dunia dan redha padanya, dan mengharap-harap mereka itu diampun atas demikian itu. Kata Syekh Ma'ruf Al-Kharqi radhiyallahu an, bermula menuntut syurga dengan tiada amal, iaitu dosa daripada segala dosa, dan mengharap-harap syafaat dengan tiada sebab, iaitu suatu nau' daripada ghurur, dan mengharap-harap rahmat Allah daripada tiada taat, iaitu jahil dan ahmak. Dan tatkala ada orang yang ahlul qulub daripada orang yang ahlul haqiqah, maka adalah raghib mereka itu dalam sir, kerana bahawasanya raghib sir itu dalam hak Ta'ala. Dan kerana inilah, kata mu'alif, jadi kita sambung lagi berkaitan dengan kata-kata hikmah Syekh Ibn Atta'. Rojak yang tak disertakan dengan amal itu bukan rojak, sebaliknya itu adalah angan-angan, umniyah. Rojak dia mesti disertakan dengan usaha ataupun dengan amal. Mengharap sesuatu dengan tidak berusaha, tak beramal, seperti mengharapkan sampan berlayar di atas darat. Orang mengharapkan sampan berlayar
Sedangkan sampan tu atas darat, itu namanya angan-angan. Tarjun najah tawalam tasluk masalika inna safinata la tajri alal yabas. Mengharapkan kejayaan dengan tak ikut cara, yakni tak berusaha, sesungguhnya sampan tak berlayar di atas darat. Maknanya angan-angan lah. Jadi yang dikatakan rajak yang sebenarnya iaitu disertakan dengan usaha dan ikhtiar. Ahli sunnah wal jamaah. Cita-cita diikuti dengan usaha dan ikhtiar. Menentukan kejayaan, berjaya atau tidak, itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan kita begitulah. Apa saja cita-cita kita mesti disertakan dengan amal. Lagi tinggi cita-cita kita, lagi kuat kita punya usaha dan ikhtiar. Kata Imam Ghazali, fa innal makarima ala hasabil makarih, fa innal lazzat ala hasabil mu'nat. Sesungguhnya kemuliaan itu sekadar kebencian, sekira-kira kadar kebencian. Lagi tinggi cita-cita kita, lagi tinggi benda yang kita benci. Benda yang kita tak suka, kita terpaksa hadapi. Kalau rendah, cita-cita kita rendah sajalah. Kebencian itu yang kita hadapi. Wa innal lazat ala hasabil mu'nat. Sesungguhnya kelazatan itu, kesedapan itu ikut kadar belanja. Maka nak sedap, belanja kena banyaklah. Di tajuk kita ar-raja'u ma kharanahu amalun wa illa fahuwa umniyah. Raja' harap yang tak disertakan dengan amal, itu bukan harap, melainkan ianya umniyah ataupun angan-angan. Baik, berkaitan dengan ini, Tok Pulaman ni dia banyak bagi dia punya syarah huraian untuk mudah faham bagi kita, insya-Allah. Baik, kata musannif rahimahullah ta'ala, adapun raja yang dusta itu, orang tu mengaku dia mengharapkan sesuatu, tapi sebenarnya didusta. Macam cerita macam ni lah, kan? Kita sebagai seorang pelajar, kita yang dikatakan harap, aku harap berjaya dalam peperiksaan. Harap tu dia mesti dengan bersungguh-sungguh baca buku, belajar, ambil perhatian. Dah habis keluar bilik periksa, orang tanya dia, macam mana? InsyaAllah boleh dah. Dia jawab tu dengan confident. Tapi kalau dia membuat tak peduli dengan pelajaran, bila orang tanya dia habis keluar bilik periksa, macam periksa tadi, tak tahulah. Tak tahulah tu dia sendiri pun dah yakin dia tak lulus. Tiap-tiap cita-cita mesti disertai. Macam kita nak buka satu kedai runcit, bukan cakap cari modal. Kadang-kadang kita pergi kursus nak buka kedai runcit, kita tengok orang buka kedai runcit, susunan barang di kedai itu teratur, kan? Barang orang yang mesti beli apa dah, gula, beras, itu dibuh dalam, kan? Barang-barang makna kata yang orang tak mesti beli tapi kena tarik perhatian, letak depan. Bola, goli, coklat yang budak-budak suka makan tu, tu letak depan. Biar budak-budak nampak, berjauh nampak dah. Tu ada susunan tu, bukan saja susun, ada susun. Kemudian belajar pula cara melayan pelanggan. Kena sabar, pelanggan mai nak beli barang ni berapa encik? RM10 lah, RM5 tak encik. Dia layan tu, layan. Kadang dia habis masa sampai 10 minit nak beli satu barang. Dia layan. Berapa? Tak apa, kalau hari ni dia tak beli pun, besok mungkin dia beli. Macam tu. Dia layan sungguh-sungguh. Jadi mana itu cara orang nak berjaya? Sabar, kan? Sungguh-sungguh.
usaha dengan sungguh-sungguh, baru ada kejayaan, baru dia boleh mengharapkan satu-satu kemenangan. Kenapa dia harap? Kerana dia harap kalau aku berjaya, mungkin hidup aku akan mudah. Seorang pelajar dia kata, kalau aku lulus Faisal ni, dapat mengaji sampai pelajaran tinggi, dia harap apa? Dapat kerja yang baik, boleh tolong mak aku, boleh tolong bapa aku, tolong adik-beradik aku. Bila dia harap tu diikuti dengan bersungguh-sungguh. Petani, dulu orang tanam padi setahun sekali, dia harap betul-betul dengan pendapatan tanam padi dia tu. Dia harap sungguh-sungguh. Inilah punca pendapatan dia. Semata-mata bendang itulah, padi itulah, setahun sekali. Dengan padi yang dia dapat setahun sekali itu, itulah yang dia, makna kata dia biayai pembiayaan keluarga dia. Jadi harap sungguh-sungguh padi menjadi. Harap tu diikuti dengan usaha. Pilih benih yang elok, disemai tanah padi dia tu. Ditanam elok, dia traktor, dia gembur tanah tu sungguh-sungguh. Lepas tanam pula dia baja, dia jaga air dia, kadang-kadang kemarau, jaga malam dia pam air sungai, membasahi mengairi ni. Lepas tu mai pula rumput sambau, racun pula rumput. Bila mai pula padi tu dah berbuah, mai pula burung, tikui. Bayangkan sepanjang tu padi tu sebelum dituai, ujian-ujian, halangan-halangan, kerja-kerja yang dia kena buat. Dah habis semua usaha dia, ikhtiar dia curah, dia harap insya-Allah lah, dengan usaha ikhtiar aku ni mudah-mudahan dapat hasil yang lumayan. Jadi harap tu sebenarnya disertai dengan kesungguhan. Kalau tanam gitu tinggal gitu dia tengok lalang naik penuh, harap-harap. Dia sendiri pun tak harap padi dia akan menjadi. Sesuatu sama ada urusan dunia atau akhirat. Kalau kita mengharapkan kejayaan, hasil dia kena diikuti dengan gerak kerja, amal ibadat. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Bekerjalah kamu, Allah akan tunjuk hasil kerja kamu. Nabi kata, man jadda wajada. Siapa sungguh-sungguh dia dapat. Apa saja bidang mesti disusuli dengan kesungguhan. Dan wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa sungguh-sungguh di jalan kami tunjuk jalan bagi dia. Betul Tuhan takdir, betul. Tapi Imam Ghazali kata takdir ada dua. Satu takdir bersyarat, satu takdir tak bersyarat. Benda tu Tuhan takdir, tapi dalam Quran ada yang takdir Tuhan letak syarat, ada yang takdir Tuhan tak letak syarat. Takdir tak bersyarat apa dia? Mati. Cuba tengok ayat-ayat tentang kematian. Mana ada syarat? Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Bila datang ajal seorang tu, Allah tak lewatkan sesaat, Allah tak percepatkan sesaat. Tak ada Tuhan kata makan ubat, siapa makan ubat dia tak mati, siapa jumpa doktor tak mati. Hang makan ubat pun mati, hang jumpa doktor pun mati. Itu takdir tak bersyarat. Tapi yang bab ni perjuangan, bab lain-lain ni semua Tuhan tak syarat. Intang surullah yang surkum. Kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Kita berjuang nakkan kemenangan. Allah letak syarat, hang kena tolong dulu kamu, aku. Baru aku akan tolong kamu. Tuhan letak syarat. Wallazina jahadu fina, baru datang ayat lanahdiyannahum subulana. Orang bersungguh-sungguh di jalan kami akan tunjuk jalan kat dia. Tuhan letak syarat. Jadi kita kena memenuhi syarat-syarat tu. Kalau tak menang juga, tak berjaya juga, kita muhasabahlah. Adakah syarat-syarat itu kita dah tunaikan? Kalau tak tunai, kita tak kejayaan. Kita tunailah syarat-syarat tu. Kan?
Jadi kata Tok Syekh kita ni, dia kata, ada yang dikatakan sebagai makna kata rajak yang dusta. Dan ada pun rajak yang dusta itu. Dia ni pembohong. Dia kata saja dia mengharap. Tapi dia tak buat kerja apa-apa. Apa rajak yang dusta? Iaitu yang kata yang lari daripada amal. Dia tak mau amal. Culas, malas, balok. Nak Islam tu menang. Tapi tak buat apa-apa pun. Mendaftar pun tak. Sebagai pengundi. Mengundi pun tak. Awaklah tak menang. Nak menang apa? Mengundi pun tak. Nak undi macam mana tak daftar sebagai pemilih. Kita tak sungguh-sungguh. Kita golongan majoriti. Macam mana kita golongan majoriti boleh dikuasai oleh orang minoriti? Mana kita tak berambil berat tentang negara kita. Ramai orang Melayu tak daftar. Di Perak saja 300,000 orang Melayu tak daftar mengundi. Main pilihan raya nak mengundi tak boleh. Dalam pilihan raya dia bukan kira hang siapa pun undi satu. Hang ulama pun satu, hang jahil pun satu. Laki-laki pun satu, perempuan pun satu. Orang tua pun satu, orang muda pun satu. Bila dah kita tak bersungguh-sungguh, negara kita dikuasailah oleh orang kafir. Illa tamfiru yu'azibkum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Kamu tak keluar, tak mau berjuang, tak mau berjihad, tak mau sungguh-sungguh, Allah datang kamu azab yang pedih. Kaum lain tu, orang lain tu, orang kafir tu menguasai kamu. Allah bagi tahu, innahum in yazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Bila mereka orang kafir kuasai kamu, yarjumukum, mereka rejam kamu. Rejam kita. Dia rosakkan kehidupan kita, dia kacau harta benda kita. Macam berlaku boleh tabung haji. Dia ada kuasa. Kenapa dia ada kuasa? Sebab kita tak sungguh-sungguh. Jadi kita kena bersungguh-sungguh. Jadi makna kata yang dikatakan harap itu haram ini, harap yang dusta itu lari daripada amal, culai, balok, segan. Buat tak ambil berat. Buat kerja main-main. Allah tak bagilah. Cuba kita buat bersungguh-sungguh. Dapatlah. Memang tak sungguh-sungguh pun orang kita ni. Buat tak peduli, buat tak tahu. Tak saya pergilah sebi tengok anak muda. Ramai tak daftar. Belah raya dekat dah ni. Tak sungguh-sungguh. Dan didapatnya atas maksiat, asi, derhaka. Bila tak beramal yang wajib, maksiat tu. Kan? Dengan sebab tak bersungguh-sungguh ni, dia buat benda yang Tuhan larang. Dia meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan lagi kata Musannif rahimahullah taala, dan segala dosa. Bila tak beramal, maka jatuh dosa, maksiat, derhaka. Maksiat ni bukan setakat buat yang haram. Meninggalkan yang wajib tu maksiat. Meninggalkan sembahyang, maksiat. Kita faham maksiat ni, duduk kapal bila dua tu maksiat tu, pencegah maksiat. Sembahyang, meninggalkan sembahyang pun maksiat. Maksiat ni orang yang asi. Lawan dia orang yang taat. Tak ada taat, maksiat lah. Apa maksiat? Meninggalkan yang wajib ataupun mengerjakan yang haram, itu maksiat. Tak sembahyang, tak puasa, tak keluar zakat, tak tutup aurat, itu semua maksiat. Bukan setakat minum arak, berjudi dan sebagainya. Meninggalkan taat pun dipanggil asi atau maksiat dan dosa. Dengan tak beramal ni jatuh maksiat, melakukan dosa. Dan tiada sekalian itu dinamakan ar-raja'
kepada segala ulama. Ulama tak namakan dia raja. Harap tu, harap ni, nak tu, nak ni, tapi tak disusuli dengan usaha dan ikhtiar. Itu namanya angan-angan, tak dinamakan harap. Dia bertaubat. Dia akan mengaku aku ni taubat dah. Tapi dia tak meninggalkan maksiat tu. Itu namanya dusta. Bukan taubat, itu dusta. Mengharapkan dosa aku ni diampun oleh Allah, tapi dengan tak bertaubat, tu pun tak kena juga. Tu pun tak kena juga. Yang betulnya, mestilah sesuatu yang kita harap yang baik itu disertakan dengan amalan. Betul-betul. Ya. Tetapi angan-angan, ya. Apabila sesuatu yang kita harapkan untuk dapat itu ini tak disertakan dengan usaha dan ikhtiar, itu namanya ulama tak namakan raja, ulama namakan dia angan-angan. Mengharapkan syurga tapi tak beramal ibadat, itu namanya angan-angan. Mengharapkan keampunan Allah tapi tak bertobat pun angan-angan. Mengharapkan menang dalam perjuangan, tak bersungguh-sungguh bekerja pun angan-angan. Macam sahabat kita di Mesir, Ikhwan, bersungguh-sungguh, tu pun belum nampak lagi. Dah nak berjaya dah berjaya menang dah, pun dinafikan. Tambah kalau tak buat kerja, lagilah payah, lagilah jauh. Orang yang berusaha pun belum tentu lagi berjaya, apatah lagi orang yang tak usaha. Orang yang mengaji rajin pun kadang-kadang tak dapat, tambahlah yang tak mengaji yang tu. Dan terperdaya ia pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sisi Allah, orang ni orang yang terperdaya ataupun ghurur. Orang yang ghurur, tertipu. Iblis pandai, alah, kalau Tuhan nak bagi berjaya, buat sikit-sikit pun berjaya. Itu iblis, setan. Dia pandai nak tipu kita. Bukankah kejayaan ini kehendak Allah? Kemenangan ini daripada Allah. Innan nasra min indillah. Kemenangan itu daripada Allah. Hang buat kerja sikit-sikit pun, kalau Tuhan nak bagi menang, menang. Itu setan bisikkan dia. Itu nama ghurur. Jadi hak kita tunai. Hak kita bersungguh-sungguh. Yang nak anugerahnya Allah. Jangan tanya Allah nak bagi, tanya kita yang kena buat. Tuhan tahulah dia nak bagi. Tak? Dan sanya telah bermula, telah dicela Allah Ta'ala, dicela oleh Allah Ta'ala beberapa kaum yang menyangka mereka itu seperti demikian, dan mengekali mereka itu atas kasih kepada dunia dan redha padanya pada dunia, dan mengharap-harap mereka itu diampun atas demikian itu. Jadi Allah cela beberapa kaum, ya, telah dicela Allah oleh Allah beberapa kaum, kumpulan manusia. Apa yang Allah cela mereka itu? Kaum yang menyangka mereka itu seperti demikian. Dia sangka begini, dia betul lah. Dia berada di landasan yang betul. Dia buat apa? Dan mengekali mereka itu atas kasih kepada dunia. Mereka duk kasih dunia, sayang dunia. Tak mau berjuang, tak mau berjihad, tak mau bersedekah. Duk pulun dunia. Dan redha padanya, pada dunia. Hatinya redha dengan dunia. Dalam masa yang sama, mengharap-harap mereka itu diampun akan demikian itu. Dia mengharap keampunan Allah, tapi jiwa dia duk kasih pada dunia. Kasih pada dunia, tak kasihlah pada Allah. Pulun dunia, tinggallah akhirat. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia ibu segala kejahatan.
Cinta dunia menyebabkan orang tu bakhil, kedekut, malas berjuang. Cinta dunia ni maknanya ibu segala kejahatan. Dia duk cinta dunia, dia harap Allah ampun dosa dia. Dunia dengan akhirat dua yang berlawanan. Kita menghadap dunia, kita membelakangkan akhirat. Dua perhati orang pulun dunia, duk hambat dunia. Akhirat dia tercicir. Al-Ghazali kata dunia ni dengan akhirat ibarat masyrik dan maghrib. Masyrik tu matahari naik, maghrib matahari jatuh. Kita hadapkan muka kita kepada matahari naik, mau tak mau kita terpaksa membelakangkan matahari jatuh. Kita menghadap sana, muka kita sana, kita membelakangkan matahari jatuh, membelakangkan kiblat. Kita menghadap kiblat, kita membelakangkan matahari naik. Dia memang macam tu dah. Bila kita bagi tumpuan kepada dunia, kita terpaksa membelakangkan akhirat. Kalau kita menghadap arah akhirat, buat kerja akhirat, dunia terpaksa ala khadar, berpada-pada dengan dunia. Pilihlah. Dia menghadap kepada dunia, dia pulung dunia siang malam pagi petang, tak kira dunia halal, dunia haram. Dalam masa yang sama, dia mengharapkan keampunan Allah. Tuhan tak ampun dosa dia. Pada dunia ni mengheret dia tamak, haloba, bakhil, kan? Hubbu dunia, cinta kepada pangkat, cinta pada kedudukan, kan? Mana ada masa untuk akhirat? Cuba tengok mereka tu bercakap, ada cakap bab akhirat 24 jam dunia, mulut keluar dunia. Bagilah alasan. Saya tubuh baru ni nak jaga bangsa dan tanah air. Boleh cakap lah. Boleh cakap lah. Kalau usia dah lanjut, 40 umur dan 40 tahun ke atas, jiwa kita masih dunia, wal'iyadzubillah. Salah. Jangan main dengan dunia. Sebab itu, makna kata kalau dia duk hambat dunia, lepas tu dia mengharapkan keampunan Allah, itu dinamakan angan-angan, bukan dinamakan, makna kata bukan dinamakan rajak. Kata Syekh Ma'ruf Al-Kharqi rahimahullah ta'ala, Ma'ruf ni hebat. Dia ni Nasara, orang Nasara. Dia masuk Islam. Tak apa lagi tu. Tapi yang menariknya bapa dia, ketua padri di Basrah, ketua gereja, ketua padri di Basrah. Dia boleh tarik bapa dia masuk Islam. Itu hebat. Ma'ruf Al-Kharqi. Jadi ahli sufi yang hebat. Radhiyallahu an. Dia kata apa? Bermula menuntut syurga dengan tiada amal. Mengharap-harapkan nak masuk syurga, tapi tak disertakan dengan amal ibadat. Tak disertakan dengan meninggalkan maksiat. Iaitu dosa daripada segala dosa. Dosa banyak. Antara salah satu dosa dia, dosa kita ni mengharapkan syurga, sedangkan tak disertakan dengan amal ibadat. Mengharapkan kejayaan, tak disertakan dengan amal. Cita-cita ni banyak, hanya siapa semua orang nak Malaysia jadi negara Islam. Berapa orang yang bekerja, yang melibatkan diri, kan? Yang menggabungkan diri, kan? Dan cerita bab hijrah, kan? Cerita bab hijrah. Rashid Redha dia sebut dalam tafsir dia berkenaan hijrah. Dia bawa ayat apa? 94 surah An-Nisa. 94 kan 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu bima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun arda wasi'atan fatuhajiru fiha. Baca ayat tu. Orang yang dimatikan oleh Allah Ta'ala, dimatikan oleh malaikat,
dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka. Bila mereka mati, malaikat tanya mereka, fima kuntum, apa jadi dengan kamu? Qalu, kata mereka, kunna mustad'afina fil ard, kami ni golongan tertindas, mustad'afin. Malaikat tanya, alam takun ardul wasi'atan fatuhajiru biha, bukankah bumi ni luas, kenapa kamu tak menghijrah? Ulaika ma'wahum jahannam fasa'at masira. Kesemua mereka ni masuk neraka jahannam. Mereka merupakan, neraka jahannam tu merupakan seteruk seburuk-buruk tempat kembali. Dalam tafsir itu dicerita ada 6 orang. Kalau kita tengok kitab sirah, dia sebut nama-nama 6 orang ni. Saya tak berani nak sebut. Kitab sirah sebut 6 orang. Mereka ni Islam. Masa Nabi di Mekah, mereka ni memang peluk Islam lah. Mengucap 2 kalimah syahadah, orang Islam. Tapi bila Nabi hijrah, para sahabat hijrah, mereka 6 orang ni tak hijrah. Mereka tak hijrah. 2 tahun lepas tu berlaku perang Badar. Berlaku perang Badar. Mereka ni dipaksa oleh kaum keluarga mereka supaya mereka angkat senjata pergi ke Badar lawan Nabi. Dia orang Islam tapi berada di barisan musuh. Dengan takdir Allah Ta'ala dalam perang Badar tu 6 ni mati. Kena bunuh oleh tentera Islam. Ada orang Islam, dia mengaku Islam tapi dia lawan Islam. Ada tak? Tak patut hang jadi macam ni. Sebab tu bila mereka ni mati, malaikat tanya, fima kuntum, apa jadi dengan kamu? Kamu orang Islam, lawan Islam. Pasal apa? Kenapa kamu lawan Nabi? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Di bahasa kami ni golongan mustad'afin, golongan lemah, kami dipaksa oleh kaum keluarga kami. Kami kena terpaksa angkat senjata lawan Nabi, lawan Islam. Kata malaikat, alam takun ardul wasi'atan wa tuhajiru biha, bukankah muka bumi Allah ni luas, kamu boleh hijrah. Yang kamu tunggu di situ cari apa? Semua ni 6 ni masuk neraka jahannam. Kenapa masuk neraka jahannam? Sebab lawan Nabi. Kenapa tak lawan Nabi? Kenapa boleh lawan Nabi? Kerana tak berhijrah. Kerana tak berhijrah. Maka Rasyid Ridha dia kata, hijrah zaman kita ni dalam 3 keadaan. Dia tak ada pindah ke Mekah Madinah, tak ada. Dulu je wajib pindah daripada Mekah ke Madinah. Bila Nabi bebaskan kota Mekah tahun 8 Hijrah, tak wajib lagi lah. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Tak ada lagi hijrah Mekah ke Madinah lepas buka kota Mekah 8 Hijrah tu. Tapi yang ada jihad dan niat untuk menegakkan agama Allah. Niat tu mesti disertakan dengan usaha, dengan jihad. Tiap niat yang baik, cita-cita yang baik mesti disertakan dengan jihad, kesungguhan. Suasana macam mana wajib hijrah? Yang pertama, kalau kita berada di negeri yang memusuhi Islam. Berlaku di Kemboja satu ketika dulu. Pol Pot berkuasa. Orang Islam dia bunuh, orang mengaji Quran dia bunuh. Orang nak semayang pun dia tak bagi. Masjid pun dia bom. Agama kita terancam. Ketika itu wajib hijrah keluar dari negeri yang zalim penduduknya itu untuk menyelamatkan iman kita. Yang kedua, apabila kita berada di satu tempat, ulama tak ada. Tak ada orang nak mengajak kita. Kalau kita duduk, kita jahil, tak kenal Tuhan, semayang pun tak betul, tak ada siapa nak mengajak. Kita wajib hijrah pada tempat tu, pergi ke tempat yang ada ulama yang boleh kita mengajak, pertama ilmu usuluddin, ilmu fiqh,
dan ilmu tasawuf disifatkan ilmu fardu ain. Tak guna. Ada semua tok guru ada, ustaz ada, semua ada. Yang ketiga, bila kita berada di sebuah negara yang tak terdaulat dalamnya hukum hakam Allah. Negara itu hukum Allah tak terlaksana, kemungkaran kemaksiatan berluasa, berlaku. Wajib hijrahkan negara tersebut. Jadi sebuah negara baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Negara yang tunduk kepada Allah Ta'ala. Hijrahkan negara tu. Nak hijrah macam mana? Dengan menubuhkan sebuah pertubuhan. Boleh nama parti ke, persatuan ke, apa saja. Bercita-cita nak mendaulatkan hukum hakam Allah. Kalau jamaah tu dah ada, wajib kita menggabungkan diri. Intimak dengan jamaah tu. Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Duduk dalam tu, jangan duduk saja melengung, buat kerja. Bukan setakat jadi penyokong, kena jadi pendokong. Tak ada sahabat hidup melengung, tak ada. Dia bekerja dengan Nabi sungguh-sungguh untuk mendaulatkan Islam. Itu hijrah. Faham macam tu. Jadi kalau kita cita-cita nak mendaulatkan Islam di negara kita, kena buat kerja lah. Oh, negara kita negara demokrasi. Negara demokrasi ini kita pendekatan muajarah silmiah. Demokrasi ini makna orang ramai. Jadi kalau orang ramai faham Islam, insya-Allah mereka akan menyokong perjuangan Islam. Hari kerja kita nak menyebarkan, ruaskan biar ramai orang faham Islam. Kita berdakwahlah, mengajarlah, ceramahlah, bukalah pondok, bukalah sekolah. Makin lama orang makin faham Islam, orang akan terima Islam. Islam akan terdaulat di muka bumi Allah Ta'ala. Pasal negara kita tak macam Palestin. Kita masih boleh bergerak secara aman. Kan? Jadi cita-cita ni mesti disusuli dengan usaha dan ikhtiar. Itu dia betul. Itulah kata Syekh Ma'ruf Al-Kharqi, menuntut syurga dengan tiada beramal, iaitu dosa daripada segala dosa. Ya. Dan mengharap-harapkan syafaat dengan tiada sebab, iaitu satu nau daripada ghurur. Mengharapkan syafaat. Kita mengharapkan syafaat apa? Syafaat Nabi-Nabi. Pertolongan Nabi besok di akhirat. Kena banyakkanlah. Paling tidaknya kita mesti beriman sungguh-sungguh dengan Nabi. Ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa Rasulullah suruh kita ikut, buat. Dia larang kita tinggal. Banyakkan selawat kepada baginda SAW. Sambung perjuangan dia. Nabi pernah kata, aku rindu kepada umatku. Sampai Nabi menangis. Sahabat saya, kami kaya Rasulullah yang kamu rindu. Nabi kata, bukan kamu, tapi aku rindu umatku yang mereka tak pernah lihat aku, tapi mereka beriman dengan aku. Jauh mereka dari aku, tapi mereka sambung perjuanganku. Mudah-mudahan kita lah jadi umat yang dirindu oleh Nabi dan disyafaatkan oleh Nabi. Nak mendapat syafaat, cara macam tu lah. Banyakkan selawat kepada baginda, meneruskan perjuangan baginda, mengamalkan ajaran baginda, menegakkan sunnah baginda. Tapi kalau apa pun tak buat, lawan lagi. Nabi Muhammad pelarian lah tu. Aduh. Lepas tu dah arah syafaat. Itu nama angan-angan. Ya, itu nama angan-angan. Kita nak mengharapkan apa? Nabi kata dalam kitab Sairus Salikin. Cuba cek tengok. Tengok dalam tajuk Al-Quran. Nabi kata syafaat Al-Quran ni lebih besar daripada syafaat para Nabi. Syafaat Quran. Apa pertolongan Quran? Cuba tengok doa dalam Quran tu kan. Doa khatam Quran tu. Doa tu panjang. Antaranya kita baca apa? Allahumma ja'alil Quran lana fid dunya kharina wa fil khabri mu'nisa
wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa minan nari sitran wa hijaba. Antara yang kita sebut itu semua syafaat tu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dengan Quran tu qarina. Qarin ni rapat sungguh dengan Quran, baca Quran, faham Quran, amal ajaran Quran, ikut perintah Quran, tinggal larangan Quran, atau qarin. Fil khabri mu'nisa. Dalam Quran dia mu'nis, dia jinak-jinak dengan kita. Antara syafaat Quran, dia berjinak. Dia duduk di samping kita. Dia teman kita dalam kubur. Fil qiyamati syafi'a. Di hari kiamat dia syafaatkan kita, Quran. Wa 'ala sirati nura. Antara syafaat Quran, atas siratal mustaqim, dia suluh kita cahaya. Titian sirat ni halus macam rambut, tajam macam mata pedang. Tapi orang beriman dilebarkan jalan itu oleh Allah Ta'ala. Titian ni gelap. Tapi siapa rajin baca Quran, dia suluh terang. Wala sirati nura. Aminan nari sitran wa hijaba. Daripada makna kata api neraka, dia merupakan sitran, tirai, wa hijaba, tembok yang tebal menghalang panas api neraka tu kena kat kita. Itu antara syafaat Quran. Mengharapkan syafaat Quran tapi tak baca Quran, tak hidup, tak berbantukan Quran, tak jadi angan-angan. Ni baca Quran, hafal Quran, ikut perintah Quran, jadikan Quran sebagai hakim. Yasin wal Quranil hakim. Yasin wal Quranil hakim. Quran tu hakim, demi Quran sebagai hakim. Dia penghukum. Kan? Dia menghukum kita ni ikut panduan-panduan Quran. Baru dapat syafaat. Mengharapkan syafaat makna kata dengan tidak beramal, itu bohong, itu dosa. Dan mengharap-harapkan syafaat dengan tiada sebab dapat syafaat tu, iaitu suatu nau', satu cabang daripada ghurur. Cabang-cabang ghurur. Antara cabang-cabang ghurur, mengharapkan syafaat tapi tak cari sebab yang mendatangkan syafaat. Sebab yang memboleh kita dapat syafaat Nabi, banyakkan selawat. Selawat dah, tapi nak dapat syafaat Nabi. Sebab nak dapat syafaat Nabi, ikut perintah Nabi. Kita tak ikut perintah Nabi, tapi nak syafaat Nabi, itu ghurur. Antara sebab yang membolehkan kita dapat syafaat Nabi, meneruskan perjuangan Nabi. Kita tak berjuang apa yang Nabi bawa, tapi mengharap syafaat Nabi. Itu nama angan-angan, ghurur, tipu daya setan. Kata Ma'ruf Al-Kharqi. Dan lagi katanya, dan mengharap-harapkan rahmat Allah dengan tiada taat, iaitu jahil. Orang yang mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, tapi tak beramal, tak buat taat. Bahkan kadang-kadang buat maksiat. Buat maksiat, mudah-mudahan Allah rahmati aku. Mana boleh minum arak, lepas minum arak, mudah-mudahan Allah rahmat aku. Sudahlah. Yang bolehnya kita buat ibadat, bangun malam, doa, ya Allah rahmatlah aku. Tu baru betul. Kita buat baik, minta Allah rahmati kita. Kita boleh buat baik tu pun dah rahmat Allah. Tanda Allah rahmat kita, kita boleh main masjid, boleh mengaji, boleh baca Quran. Itu Allah rahmat lah. Kalau Allah tidak rahmati kita, Allah sibukkan kita dengan benda-benda yang lain. Sibuk kot lain, tak apa-apa. Itu makna Allah tak ada rahmat lah atas kita. Kan? Itu sebenarnya jahil dan ahmak. Ahmak ni bodoh. Antara sifat-sifat orang bodoh, mengharapkan rahmat Allah tapi tak buat taat, bahkan buat maksiat. Ini orang bodoh. Bodoh segala-gala bodoh. Bodoh sungguh-sungguh. Dan tatkala ada orang yang ahli khuluq,
daripada orang yang ahlul hakikat, orang yang sampai makam ahli ahlul hakikat ni, syariat, tarikat, hakikat, makrifat, dia sampai ke situ dah. Nak sampai ahlul hakikat, mula dengan syariat, betulkan akidah kita, betulkan ibadat kita, beramal sungguh-sungguh dengan perintah Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah angkat kita naik hakikat. Allah buka pintu hakikat. Man amila bima alima awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa beramal ilmu yang dia tahu, ilmu syariat, Allah bagi dia ilmu yang dia tak tahu, ilmu hakikat. Di antara ciri-ciri ahlul hakikat ini disebut oleh Tok Syekh kita ni, iaitu ahlul khulum, orang yang ada mata hati. Allah buka mata hati dia terang dan terbuka segala rahsia. Maka adalah raghib mereka itu dalam sir. Raghib gemar mereka dalam sir, rahsia-rahsia yang Tuhan buka kat mereka. Rahsia alam, rahsia syariat. Syariat ni ada hikmatut tasyri'. Syariat ibarat laut. Laut luas kan? Laut luas. Laut tu dalam. Dalam laut ada apa? Ada permata. Ada permata. Jadi orang nak dapat permata, dia kena terjun dalam laut. Dia kena selam dapat permata. Jadi orang yang beramal ni, makna kata insya-Allah dia dapat permata-permata. Jauhar, permata yang indah-indah Allah bagi kat dia. Buatlah apa pun. Boleh cuba insya-Allah. Kita ambil satu. Mayang tahajud. Tahajud tiap-tiap malam jangan tinggal. Makna kita dah terjun laut, kita dah selam laut tu. InsyaAllah akan datang dapat permata. Allah bagi kita macam-macam. Bila Allah bagi, kita sendirilah tahu. Rahsia tahajud. Rahsia gula, manis. Nak dapat manis, kena makan gula. Kalau cerita gula, tak makan dia, takkan rasa manis. Tahajud, tak manggil tahajud, tak dapat apa-apa. Bila beramal baru dapat rahsia-rahsia. Sir dia tu. Rahsia tu. Orang yang berjuang, dia bila dia berjuang, Allah buka dia rahsia. Rahsia jihad. Dia dapat rasa kemanisan jihad. Begitu. Kerana raghib sir itu dalam hak Ta'ala. Ya. Rahsia ni hak Ta'ala. Kurniaan Allah nak bagikan apa dia bagi. Pada orang yang beramal Allah bagi. Bila Allah bagi, kena jaga elok-elok lah. Mereka inilah dinamakan arif. Karena itu kata musannif rahimahullah ta'ala, matlabul arifin minallah as-sidqu fil ubudiyah. Bila Tuhan buka rahsia-rahsia ni, hebatlah ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajuk ni kita sambung esoklah. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayna min al-ma'il barid. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi bil alamin.